seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابع تابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan, keridhaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Dan alhamdulillah, kita juga bersyukur sangat-sangat pada Allah dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu lagi dengan tahun baru 1445 Hijrah. Dan kini juga kita duduk dalam bulan Muharram, di antara bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan lebih-lebih lagi beruntunglah kepada ayah, mak yang melaksanakan ibadah puasa pada hari ini, semalam dengan hari ini ataupun hari ini esok. InsyaAllah semoga Allah SWT mengampuni segala dosa kita, dan Allah berikan sebesar-besar kebaikan di dunia dan lebih-lebih lagi kebaikan di akhirat, insyaAllah. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi bacaan kitab Hakikat Hidup Beriman yang telah dikarang oleh Al-Fadhil Ustaz Syamsul Muhammad Noor. Masih lagi perbincangan kita berkisar pada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang keempat, iaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Dan insyaAllah pada malam ni kita akan baca muka surat 158. Muka surat 158, dalil sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Betul kan? Betul. Ke surat 158, dalil bagi sifat Allah SWT yang keempat, iaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, artinya bersalahan Allah Ta'ala, artinya bersalahan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada segala yang baharu. Artinya mustahil Allah SWT itu bersifat dengan segala sifat yang baharu. Apa dalil bagi mukhalafat al-hawadis? Pertama sekali Syekh datangkan pengertian dia. Apa yang dikatakan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, artinya bersalahan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada segala baharu. Jadi Allah dan sesuatu yang baharu itu bersalahan, tidak ada sesuatu yang menyerupai, tak sama. Apa yang ada pada Allah tidak ada pada sesuatu yang baharu. Apa yang ada pada sesuatu baharu tidak ada pada Allah. Tak ada benda yang sama, tak ada sesuatu pun yang sama. Apa yang dikatakan baharu? Baharu ni sesuatu yang berubah-ubah, ataupun disebut juga sebagai alam, ataupun disebut juga sebagai makhluk. Apa yang dikatakan makhluk? Makhluk ni sesuatu yang dijadikan, panggil makhluk. Ataupun alam, dipanggil juga sebagai alam. Alam yang apa? Ma siwallah, sesuatu selain daripada Allah dipanggil alam. Sesuatu selain daripada Allah dipanggil makhluk. Sesuatu selain daripada Allah dipanggil juga baharu, iaitu berubah-ubah. Panggil baharu dengan makna berubah-ubah. Apa yang dikatakan berubah-ubah? Kenapa dipanggil berubah-ubah? Kerana ada hal yang ada pukul 8 dengan ada hal yang ada pukul 8 1 minit, sama tak?
Abah, ni soalan malam ni. Ada ha ni yang ada pukul 8 tadi dengan ada ha ni yang ada pukul 8:01 minit. Sama ke tak? Nah, itu soalan malam ni. Boleh jawab, kita balik. Tak boleh jawab, kita tunggu. Sama tak, Abah? Abah yang pukul 8 tadi dengan Abah yang pukul 8:01 minit, bezanya 1 minit je. Apatah lagi 2 minit, apatah lagi 3 minit, apatah lagi 5 minit, apatah lagi 10 minit, apatah lagi yang lama daripada itu. Kita ambil masa 1 minit saja. Di antara jam 8 dengan jam 8:01 minit, Abah tadi tu yang namanya contoh Ali, Abah Ali tadi tu, yang namanya Ali tadi tu, sama tak orang dia? Saya datangkan pula contoh daun. Abah, daunnya hijau. Daun yang ada pukul 8:01 minit tadi, pukul 8, dengan daun yang ada pukul 8:01 minit tadi, sama ke tak? Sama ke? Sama ke, Bah? Daun sama ke? Tak sama. Kenapa dia tak sama? Sebab yang pukul 8 mungkin hijaunya begini, tetapi bila masuk ke 8:01 minit, hijaunya tak sama. Mungkin hijau dia semakin hijau, ataupun hijaunya semakin cair. Begitu juga keadaan kita. Keadaan kita yang ada pukul 8 tadi dengan 8:01 minit itu tak sama. Kalau anak kecil yang ada pukul 8 tadi, mungkin dia semakin masuk 8:01 minit, dia semakin membesar. Bagi anak yang mungkin remaja pula, yang ada pukul 8 tadi dengan remaja yang naik pukul 8:01 minit tadi, dia mungkin semakin jadi berubah. Itu belum lagi konsep berubah yang jauh lebih besar. Yang kecil itu saja masih mempunyai tubuh jasad yang sama. Perjalanan masa tadi itu saja sudah cukup membawa sesuatu itu berbeza. Itu yang dikatakan makhluk, ataupun dipanggil sebagai baharu. Jadi kita ni senantiasa berubah. Dan perubahan yang ada pada kita ni, sebagai makhluk, atau dipanggilkan sebagai ma siwallah, sesuatu selain daripada Allah, yang berubah, maka dengan sifat Allah yang mempunyai sifat laisa kamitsli syai'un, yang mempunyai sifat mukhalafatu ta'ala al-hawadis tadi, maka apa yang ada pada makhluk maka tidak akan ada pada Allah, dan apa yang ada pada Allah maka tidak ada pada makhluk. Maksudnya apa? Kalau manusia tadi yang mempunyai sifat berubah-ubah, maka pada Allah itu tidak berubah. Itu yang Allah Ta'ala itu dia mempunyai sifat qidam, dan Allah Ta'ala itu mempunyai sifat baqa yang kita bincang sebelum ni. Sifat qidam, tidak ada permulaan. Sifat baqa dengan makna kekal, tidak ada akhir, dan mempunyai makna kekal. Dan kekalnya Allah itu tidak berubah-ubah. Baik sama ada kekal pada zat dia maupun pada sifat dia, maka Allah tetap begitu. Kita tak. Kita perjalanan kita daripada hari ni beza esok. Mungkin hari ni kita mula merangkak, lepas tu kita berdiri, lepas tu kita jatuh, lepas tu kita berlari, lepas kita macam-macam naik, lepas tu kan semakin lama pula makin kurang, lepas tu lama-lama dia ngesot balik, lepas tu dia merangkak balik. Jadi kita ni berubah, senantiasa berubah. Kenapa? Kerana kita makhluk itu mempunyai sifat baharu. Artinya mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan segala yang baharu. Maka bila bersalahan sifat Allah dengan sifat makhluk tak sama, maka ketika itu mustahil Allah itu mempunyai sifat sebagaimana sifat baharu. Tak sama. Jadi dia takkan sama. Sebab apa? Allah itu Khaliq, Allah itu Tuhan.
Kita ni makhluk yang dijadikan, Allah itu yang menjadikan. Jadi sifat yang menjadikan dengan sifat yang dijadikan itu tidak akan sama. Kalau sama, maka tidak ada perbezaan di antara keduanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala yang baharu. Sudah pasti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyamai apa yang diciptakan, kerana setiap yang baharu itu lemah dan akan binasa. Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan, yang kita ni pula yang diciptakan. Maka sudah pasti yang menciptakan dengan yang diciptakan tadi, Khalik dan makhluk itu tidak sama. Mustahil sama. Kerana kalau dia sama, sudah pasti lemah. Macam seorang lelaki mencipta sebuah kereta. Seorang lelaki mencipta sebuah kereta, kita ambil. Jadi si lelaki yang mencipta kereta, dua-dua itu mempunyai sifat makhluk. Yang lelaki tadi mempunyai sifat makhluk, yang kereta tadi pun mempunyai sifat makhluk. Maka sudah pasti kereta tadi sehebat mana sekalipun diciptakan, pasti ada kekurangan. Kerana apa? Kerana yang menjadikan tu pun serba kekurangan. Jadi kita takkan boleh mencari kesempurnaan pada makhluk. Itu konteks dia. Jangan mencari kesempurnaan pada makhluk, apatah lagi merasai diri itu sempurna. Kerana yang sempurna itu hanya Khalik. Kat situ kita belajar. Jangan, pertama sekali, jangan merasai diri itu sempurna, kerana sifat yang sempurna itu hanya Allah. Dan yang kedua pula, jangan mencari kesempurnaan pada makhluk. Itu sebabnya kalau kita lihat pasangan kita itu tak sempurna. Ni malam ni abah, cuba seorang abah angkat tangan dengan ikhlas. Siapa yang dapat isterinya perfect? Orang Jawa kata. Orang Jawa kata perfect, sempurna. Apa yang abah impikan, apa yang abah mahukan, apa yang abah cita-citakan, rupanya semuanya ada pada mak. Cuba angkat tangan. Janganlah tunduk. Kesian mak. Ada tak? Tak ada. Satu perkara yang mustahil. Sebab apa? Sebab Allah nak ajar kita bahawa makhluk itu tidak ada yang sempurna. Dan yang sempurna itu hanya Allah. Lalu itu sebab kenapa Allah SWT melarang kita daripada meletakkan pengharapan pada makhluk. Bila kita letak pengharapan pada makhluk, maka Allah akan datangkan sifat rasa hampa, rasa kecewa. Kenapa Allah datangkan rasa kecewa pada makhluk? Kerana Allah nak kita cari Allah yang sempurna. Itu penting, itu beza. Jadi kalau kita benar-benar faham konteks ni, dan kita betul-betul meyakini kesempurnaan itu pada Allah SWT, dan kita yakin bahawa makhluk itu tidak ada yang sempurna, maka sudah pasti kita akan cuba berlapang dada dalam menerima apa yang ada pada orang sekeliling kita. Jadi selesai masalah. Tak adalah nak gaduh. Tak adalah yang isteri petikai suami, suami petikai isteri, gaduh, balah semua. Kenapa? Kerana masing-masing menghargai kekurangan masing-masing dan tak meletakkan pengharapan yang tinggi pada pasangan, kecuali harapan itu dia kembalikan hanya pada Allah SWT. Dan andainya Allah SWT bersifat dengan sifat baharu, dan andainya Allah SWT itu bersifat dengan sifat yang baharu, sudah pastilah akan ternafi sifat qidam dan sifat baqa, dan ini adalah mustahil. Jadi kalau katalah Allah SWT itu mempunyai sifat baharu, maknanya Allah Ta'ala itu berubah-ubah, ataupun ada je sifat-sifat yang ada pada makhluk tadi ada pada Allah, maka sudah pasti ternafilah sifat qidam dan sifat baqa. Apa kata sifat qidam? Sifat qidam ni sifat yang tidak ada awal.
Sifat yang tidak ada awal. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah Ta'ala ni dia tidak ada permulaan. Yang ada permulaan ni makhluk. Kemudian Allah Ta'ala itu mempunyai sifat baqa, sifat kekal. Kalau katalah dia mempunyai sifat baharu, maka sudah pasti ternafi sifat qidam dan juga sifat baqa. Ternafi sifat kedua-dua sifat tadi. Kenapa ternafi kedua-dua sifat tadi? Kerana Allah yang mempunyai sifat baharu. Berubah. Bila kata berubah, mesti ada mula, ada akhir. Macam kita tadi mak abah kita berdiri, lepas tu kita duduk. Jadi bila katalah kita berdiri, masa kita mula berdiri tu, maka bermulalah berdiri. Lepas tu bila kita duduk saja, maka berakhirlah berdiri dan bermulalah duduk. Sedangkan Allah Ta'ala itu punya sifat qidam, tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Dan dia kekal dan tak berubah-ubah. Itu sebabnya sifat dia tidak mempunyai sifat sebagaimana sifat makhluk. Kita berubah, tadi berdiri. Bila kita berdiri saja, maka bermulalah sifat berdiri. Bila kita duduk saja, maka berakhirlah sifat berdiri dan bermulalah sifat duduk. Tapi perkara itu tidak berlaku. Sebab kalau katalah Allah Ta'ala itu mempunyai sifat baharu ataupun berubah-ubah sebagaimana makhluk, maka sudah pasti Allah Ta'ala itu menafikan sifat qidam dan sifat baqa. Maka mustahil bagi Allah ataupun mustahil bagi sifat wajibal wujud Tuhan mempunyai sifat tu, sifat Tuhan, ketuhanan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud mafhumnya, tiada sesuatu pun yang serupa dengan dianya Allah. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Baik menyerupai pada zat maupun menyerupai pada sifat ataupun menyerupai pada af'al. Tiga tu. Baik serupa pada zat, tubuh, jasad. Tubuh kita ni tubuh kita ni nak jadi sampai tubuh ni perlukan kepada 1001 macam sebab. 1001 macam aturan maka jadi tubuh. Tak ada 1001 macam aturan sebab maka takkan jadi tubuh. Kita perlukan mula sekali kita perlukan, katalah kita lihat daripada awal kejadian kita, daripada setitis air mani, kemudian jadilah segumpal darah, kemudian sampailah jadi Allah Ta'ala bentukkan darah tadi sampai jadi sebuah tubuh. Kemudian Allah Ta'ala tiupkan roh dalam tubuh jasad tadi. Kemudian Allah lahirkan kita. Kemudian mulalah kita minum, dibagi minum, besar sikit demi sikit berubah. Perlu sampailah, nak sampai kepada hari ini, kita perlukan kepada berjuta-juta sebab dan berjuta-juta benda sesuatu yang sehingga barulah kita boleh jadi zat tubuh kita ni. Tapi Allah Ta'ala perlu tak? Tak. Jadi jasad Allah Ta'ala bagaimana? Tak. Wallahu a'lam. Itu sebabnya disebut la tafakkaru ilal khaliq, tafakkaru ilal makhluk, la tatafakkaru ilal khaliq. Tafakkaru ilal makhluk, la tatafakkaru ilal khaliq. Fikirlah kepada makhluk. Nabi perintah pada kita supaya tengok alam ini, supaya terbina keimanan dalam diri kita kepada Allah. Tetapi jangan sesekali kita memikirkan zat Allah. Jangan fikir macam mana zat Allah tu. Adakah zat Allah itu sebagaimana tubuh kita? Tak. Ni yang dibuat. Ni yang perlu kita beriman tadi. Laisa kamitslihi syai'un. Kerana zat Allah itu tidak sebagaimana zat manusia. Dan akal kita ni pula, mak, abah yang dikasihi oleh Allah SWT, kita tak boleh membayangkan apa yang ada pada Allah. Kerana akal kita ni akal yang terbatas. Akal yang terbatas, dan akal kita ni hanya boleh membayangkan sesuatu perkara yang pernah kita gapai dengan panca indera. Apa panca indera? Panca indera ni ada 5. Melihat, mendengar, lisan mengungkap,
rasa, hidu dengan lidah, kemudian rasa dengan tangan. 5. Melihat, mendengar, rasa dengan lidah, hidu dengan cium dengan hidung, kemudian rasa dengan tangan. 5 panca indera. Jadi bila sesuatu benda, suatu perkara yang tidak dapat digapai dengan 5 panca indera ni, maka akal takkan mampu gapai. Akal tak mampu. Itu sebabnya pernah didatangkan contoh seperti 3 orang buta yang duduk pada seekor gajah. 3 orang buta yang duduk pada seekor gajah. Seorang buta mak, dia duduk pada kaki gajah. Seorang buta dia duduk pada belalai gajah. Duduk pada belalai gajah. Dan seorang lagi pula buta duduk pada telinga gajah. Dia duduk pada telinga gajah. Lalu ditanya pada si buta yang duduk pada kaki gajah, wahai si buta, kau duduk dekat gajah? Ya betul. Ceritakan kepadaku bagaimana keadaan gajah tu. Dia duduk dekat kaki, lalu dia pun cerita, sesungguhnya gajah itu seperti batang pokok kelapa. Kenapa? Kerana dia duduk pada kaki gajah. Lalu dia tanya pula pada si buta yang kedua, wahai si buta, kau duduk dekat gajah? Ya benar, aku duduk dekat gajah. Jadi ceritakan kepadaku tentang keadaan gajah tu. Gajah tu macam mana? Sedangkan dia duduk dekat belalai. Lalu dia kata, gajah ini seperti ulat besar, dia kata. Kenapa? Kerana dia duduk dekat belalai. Begitu juga seorang buta yang ketiga. Bila dia tanya, kau duduk pada seekor gajah? Ya. Ceritakan kepadaku bagaimana seekor gajah. Dia kata, gajah ni dia punya macam lepeh-lepeh, lembut-lembut. Bila dia tanya, kenapa dia rasa lepeh-lepeh, lembut-lembut? Sebab dia duduk kat telinga. Ini gambaran kita bahawa kita akal ni terbatas dan hanya boleh menggambarkan sesuatu yang digapai dengan panca indera. Bila sesuatu yang tidak dapat digapai oleh panca indera, maka kita tak akan mampu menggambarkan. Gitulah keadaan zat Allah. Zat Allah SWT ni, mak abah yang dikasihi oleh Allah SWT, takkan mampu kita gapai. Kita tak akan mampu bayang. Maka tak boleh. Itu sebab Nabi SAW larang kita dari memikir zat Allah. Bagaimana zat Allah? Wallahu a'lam, serah pada Allah. Allah je tahu. Gitu juga bagaimana sifat Allah. Laisa kamitslihi syai'un, mukhalafat ta'ala al-hawadis pada sifat. Jadi sifat Allah SWT itu tidak sebagaimana sifat manusia. Bermula dengan wujud, qidam, baqa, mukhalafat ta'ala al-hawadis, qiyamu binafsih. Berdiri Allah dengan sendirinya tu. Tidak perlukan kepada sesuatu yang lain. Jadi bila kita faham konteks ni betul-betul, maka kita akan melihat bahawa Allah itu tak sebagaimana makhluk, dan makhluk itu tak ada sesuatu pun yang boleh menyamai Allah. Jadi esok lusa kalau Dajjal keluar apa? Dajjal keluar, bila dia mengaku aja dia Tuhan, sedangkan Dajjal tu boleh dilihat. Maka bila dilihat, sudah pasti dia makhluk. Bila dapat saja digapai dengan panca indera, sudah pasti dia makhluk. Itu sebabnya perlukan kepada ilmu. Bila ada ilmu akidah dengan baik, maka sudah pasti apa sekalipun yang datang membuat pengakuan tentang ketuhanan, maka dengan sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis tadi sudah cukup menjadikan benteng bagi kita untuk mengakui sesuatu itu Tuhan. Begitu juga pada af'al, pada perbuatan Allah Subhanahu Taala. Apa yang Allah Taala beri, apa yang Allah Taala jadikan, apa yang Allah Taala buat. Allah jadikan makhluk, Allah jadikan alam, Allah jadikan apa sekalipun yang kita lihat, semuanya duduk di bawah af'al Allah Subhanahu Taala. Dan af'al Allah itu tidak sebagaimana af'al manusia ataupun af'al makhluk, takkan sama. Jadi kalau katalah kita baca ayat-ayat mutasyabihat yang kita bincang pada bulan yang lepas, maka sudah pasti ayat-ayat mutasyabihat yang menunjukkan ainullah, mata Allah, Allah duduk di atas arasy, yadullah, tangan Allah, maka semua ayat-ayat itu termasuk dalam ayat mutasyabihat yang perlukan kepada satu takwil untuk memastikan bahawa apa sekalipun ayat ataupun ayat mutasyabihat tadi yang mengandungi makna tangan ataupun duduk
ataupun melihat ataupun mendengar, sudah pasti semuanya itu tidak menyerupai tidak dapat menyamai makhluk. Mukhalafatu ta'ala lil hawadis ini adalah merupakan salah satu sifat yang penting untuk kita memahaminya. Kerana apa? Kerana penyerupaan Tuhan itu telah banyak berlaku di dunia hari ini, dan ia menjadi lumrah bagi manusia menyamakan Tuhan itu dengan sesuatu yang difikirkannya dan dianggap sebagai agama. Hari ini banyak mereka meletakkan makhluk itu dikatakan Tuhan. Dia jumpa pokok ni pelik sikit, dia sembah. Tuhan ni apa mak? Tuhan ni tempat sembah. Tuhan ni tempat sembah. Jadi kita sebagai seorang Muslim yang beriman pada Allah, tempat kita sembah hanya Allah. Tempat kita sembah hanya Allah. Tak boleh selain daripada tu. Dia sebut la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maksud Allah kat situ, maksud ilah kat situ, Tuhan yang disembah. Ma'bud illallah, Tuhan yang disembah hanya Allah. Jadi hari ni dah orang banyak agak mana dia jumpa busuk bagi busuk nampak busuk tinggi, dia pun datang dia sembah busuk tu. Dia kata ada Tuhan kat situ. Dia nampak pokok besar sikit rendang, dia tengok pelik, malam-malam tu huyung hayang pokok tu, dia pun sembah pokok tu. Begitu juga yang orang duk sembah nombor ekor tu, kan? Sembah kubur tu dapatkan nombor ekor. Jadi berhati-hati. Baru-baru ni ada seorang hamba Allah, dia WhatsApp saya. Dia kata, apa hukumnya berubat dengan menggunakan sirih? Ustaz tolong hurai sikit berubat dengan menggunakan sirih. Saya kata berubat ni dengan menggunakan sirih ataupun limau ataupun bunga, sampai sekalipun ubat yang datang daripada hospital, kalau katalah dia jadikan itu sebagai penyebab untuk syifa, untuk perubatan, azan.
Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin musliman yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi baru-baru ni mak abang yang dikasihi oleh Allah SWT timbul satu persoalan. Ustaz, apa hukumnya orang berubat dengan menggunakan daun sirih, bunga, limau nipis? Jadi saya kata daun sirih, limau nipis, bunga, sampailah ubat hospital sekalipun, ubat klinik, ubat hospital, farmasi sekalipun, kalau katalah kita niat kita makan tu ubat tadi ataupun kita guna sesuatu tu, sesuatu itulah yang menyembuhkan, maka syirik. Maka ubat hospital ni yang sembuhkan. Kita kata, kita meyakini bahawa ubat hospital tu yang mensembuhkan, ataupun kita meyakini daun sirih tu yang menyembuhkan. Kita yakin bahawa yang menyembuhkan itu bunga, macam mani bunga tu, maka syirik hukumnya. Jadi apa yang sepatutnya? Selagi mana dia tidak menyamai perbuatan Allah, maka tak ada masalah. Yang keduanya, sesuatu tadi, baik daun sirih, limau nipis, sampaikan ubat yang datang daripada hospital sekalipun, itu tak lebih hanya sekadar usaha. Tetapi yang menyembuhkannya adalah Allah. Yang menyembuhnya Allah. Allah yang menyembuhkan sesuatu penyakit. Itu hak Allah. Itu kerja Allah, bukan kerja ubat. Kerja kita kat mana? Kerja kita kena usaha makan ubat. Tapi adakah ubat tu yang menyembuhkan? Tak. Ubat tu tak menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi sekalipun ubat tu hospital, kalau kata kita yakin ubat tu yang menyembuhkan, maka syirik, hukumnya syirik. Kemudian yang ketiga pula, tengok pula cara perubatan. Cara tadi, katalah benda yang pelik, kita tak pernah jumpa, kita tak pernah lihat, adakah masih lagi berkisar cara berubat dengan menggunakan ayat-ayat Allah? Jika masih menggunakan ayat-ayat Allah SWT, tak ada masalah. Yang jadi masalah bila dia tak menggunakan ayat-ayat Allah, menggunakan mentera-mentera. Saya zaman belajar dulu, ada seorang sahabat ajar saya, "Syekh, entah amal benda ni." Saya tanya dia, "Untuk apa amal ni?" "Bila entah amal ni orang pandang entah, maka dia akan suka." Ayat tahu apa dia punya tu? "Aku panah gunung, aku panah langit, aku panah, habis semua dipanah." Habis semua dipanahnya. Jadi memang seorang sahabat ni, dia kuat main mentera tu. Kami panggil dia Tok Bomok. Dia kuat benda-benda macam tu. Tapi alhamdulillah lah, akhirnya dia buang benda-benda tu. Tak tahulah dia dapat mana entah. Kuat benda-benda tu. Jadi benda-benda mentera yang duk panah-panah tu, yang bukannya balik pada ayat-ayat Allah, maka perlu ditinggalkan. Ditakuti, takut benda-benda tu syirik.
Itu dia. Penyamaan Tuhan ini bukan sesuatu yang baharu. Ia telah bermula beribu tahun dahulu, bermula daripada pemujaan kepada orang soleh yang meninggal dunia sehinggalah kepada penyembahan berhala. Jadi ini sejarah dia. Bukan hari ini. Bukan makan ratusan tahun, makan ribuan tahun. Bila bermulanya manusia syirik, manusia mula syirikkan Allah SWT ketika zaman Nabi Allah Idris AS. Nabi Allah Adam, Idris. Ketika Nabi Allah Adam tidak berlakunya syirik. Tapi bila sampai Nabi Allah Idris dia ada anak murid. Jadi ketika Nabi Allah Idris wafat, dia tinggalkan anak murid. Ketika Nabi Allah Idris dia naik ke langit, meninggalkan anak murid. Anak murid dia tu orang soleh yang meneruskan ajaran Nabi Allah Idris AS. Jadi ketika itulah bila 6 orang, ada riwayat kata 3 orang ya. Ada riwayat kata 6 orang anak murid Nabi Allah Idris yang meneruskan ajaran Nabi Allah Idris, syariat Nabi Allah Idris, dan mereka inilah akhirnya meninggal dunia. Bila generasi yang pewaris ilmu Nabi Allah Idris ni meninggal, maka generasi yang sezaman dengan itu mereka buat tugu, dia lukis gambar. Tujuannya apa? Bila mereka lihat gambar-gambar orang soleh ini, maka semakin bermotivasi mereka untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada awalnya niatnya baik, iaitu dia nak tengok gambar tu, dia tengok tugu supaya timbul perasaan rasa semangat nak melakukan ketaatan pada Allah SWT. Tetapi generasi yang itu lama-lama dia habis. Bila meninggal saja generasi tadi itu, maka lahir generasi yang seterusnya. Lahir generasi seterusnya itulah yang akhirnya pada awal mereka melihat benda tu untuk menaikkan motivasi, tetapi lahir generasi seterusnya, hilang generasi pelapis yang pertama, maka ketika itu lahirlah generasi yang akhirnya disembah berhala tadi, disembah gambar-gambar tadi, dan ketika itulah bermulanya manusia tadi mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kisah bermulanya manusia mensyirikkan Allah. Jadi sampaikan lapis daripada lapis yang kedua, lapis ketiga, dan hampir 100 tahun manusia, sehingga ketika itu tidak ada lagi manusia yang mentauhidkan Allah. Tak ada, habis. Yang ada mereka syirik, sembah berhala, sembah patung. Padahal pada peringkat awalnya tujuannya hanya sekadar untuk memotivasikan diri supaya mereka semakin dekat dengan Allah. Tetapi habis, dan akhirnya yang tinggal, yang jadi, yang timbul, yang tumbuh hanyalah golongan yang mensyirikkan Allah. Dan akhirnya itulah lahirnya Allah bangkitkan Nabi Allah Nuh AS. Adam, Idris, Nuh. Jadi Nabi Allah Nuh ni dengan Nabi Allah Adam ni bersilang lebih kurang 1000 tahun. Jadi di antara Nabi Allah Nuh dengan Nabi Allah Idris pula lebih kurang dalam 500 ke 600 tahun lebih kurang macam tu. Jadi jauh masa tu, sehingga kan manusia tadi makin lama makin sesat. Itu sebabnya bila Allah bangkit saja Nabi Allah Nuh tadi, nak dibersihkan semula dunia ni, didatangkan bah yang besar. Dan daripada 990 tahun Nabi Allah Nuh tadi melakukan kerja-kerja dakwah, hanya 80 orang sahaja yang beriman. Cuba bayangkan, 900 tahun ya melakukan kerja dakwah, sampaikan tidak ada pintu pun menjadi tempat diketuk oleh Nabi Allah Nuh AS. Tidak ada tempat, tidak ada ruang pun yang menjadi tempat berdiri Nabi Allah Nuh untuk menyampaikan dakwah supaya masyarakat kembali mentauhidkan Allah. Sehingga akhirnya Nabi Allah Nuh kembali mengadu dengan Allah. Allah kata cukup, 80 orang tu sudah cukup aku kendaki untuk meneruskan dunia. Tu naik atas kapal, Allah datangkan bah besar, bersihkan. Nabi Allah Nuh dijolok dengan nama bapa manusia baru. Bapa bagi manusia yang baru. Itu dia. Itu sebabnya, itulah sejarah. Tapi begitu juga, bila sampai saja selesai, Nabi Allah Nuh pun berlabuh. Lepas tu Nabi Allah Nuh wafat, diwarisi pula Hud. Nabi Allah Hud, dan mula manusia semakin mensyirikkan, kembali mensyirikkan. Kenapa jadi punca sedemikian? Mak abah yang dirahmati oleh Allah SWT, puncanya hanya satu,
iaitu tidak diberikan peringatan. Itu sebabnya kita tu jangan tinggal majlis ilmu. Jangan tinggal majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu, dengar ilmu. Setiap hari mesti kena dengar ilmu. Dan setiap persoalan yang bangkit dalam hidup kita, maka perlu kita kembali kepada ulama untuk ulama menjawab. Jangan akal kita semata-mata menjawab. Kenapa? Kita bukan duduk bersendirian. Kita duduk dengan iblis yang senantiasa tak henti-henti berusaha untuk merosakkan kita, menipu daya kita, menghanyutkan kita, melekakan kita, melalaikan kita, semuanya itu. Akhirnya kita rasa kita ni Islam, kita rasa kita beriman, tetapi rupa-rupanya kepercayaan, iktikad, keimanan, amalan tidak menepati sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. Itu sebab kenapa Allah SWT turunkan wahyu yang pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sebagai wahyu yang pertama membicarakan ilmu. Maknanya penting sangat. Dan hari ini pun orientalis barat, musuh-musuh Islam, mereka berjaya merosak, memunahkan, menghancurkan umat Islam. Di kotak-katik umat Islam, senjatanya hanya satu, iaitu jahil. Iaitu tak ada ilmu. Ini je. Yang hari ini kita rosak, pecah belah, nak bersatu susah. Semuanya punca daripada kejahilan. Titiknya bermula daripada sana. Itu sebabnya jangan kita pisahkan diri kita daripada majlis-majlis ilmu. Firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat ke-74, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tadribu lillahil amsal, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Sebab itu janganlah kamu membuat perumpamaan tentang Allah, sesungguhnya Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Jangan sesekali, Allah Ta'ala kata, jangan sesekali kamu membuat perumpamaan Allah SWT. Allah ni macam ni perumpamaan. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala itu tidak ada sesuatu yang dapat menyamai Allah. Jangan. Kalau Tuhan, jangan. Kalau akulah jadi Tuhan, jangan. Itu semua ayat-ayat rosak tu. Jadi berhati-hati, kerana Allah Ta'ala itu tidak ada sesuatu yang dapat menyamai dia. Allah Ta'ala kata apa? Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah itu mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Yang hanya tahu Allah sahaja. Kita tak tahu. Kita tak tahu apa-apa. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti kat situ. Iblis laknatullah tidak berhenti-henti menyesatkan manusia agar manusia itu berhenti menyembah Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada malam ini. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah SWT memberikan kita kefahaman yang baik, diberikan keimanan yang baik, kepercayaan, i'tiqad yang sahih sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. Pasangan kita, anak keturunan kita, semoga kita senantiasa duduk lembayung rahmat dan redha Allah. Semoga kita baik di sisi Allah, baik di dunia, lebih-lebih lagi baik di akhirat, insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu menurut kelemahan saya sendiri. Semua maaf di atas segala salah kata, salah bicara, mohon maaf di atas segala-galanya. Insya-Allah kita akan memajlis dengan tasbih kafaratus subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.